Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini Ustazah akan berkongsi dengan anak-anak pelajar tingkatan 4 mata pelajaran Pendidikan Islam KSSM. Ustazah akan berkongsi tentang bahagian fiqh iaitu ibadat haji dan umrah. Walau bagaimanapun Ustazah akan fokuskan kepada 2 subtopik sahaja daripada tajuk yang panjang ini iaitu tentang amalan iaitu amalan wajib haji dan juga perkara-perkara sunat ketika ihram. Ustazah harap anak-anak pelajar semua bersedia ya. Jom kita lihat perkara-perkara wajib haji. Di sini ada 6 perkara wajib haji yang perlu dilaksanakan oleh jemaah. Sekiranya jemaah haji meninggalkan salah satu daripada perkara wajib haji yang tersenarai, maka mereka wajib membayar dam ataupun denda. Walau bagaimanapun haji yang dilakukan adalah sah sekiranya rukun-rukun telah dipatuhi. Cuba kita lihat satu persatu tentang perkara wajib haji. Yang pertama, niat di miqat. Jemaah haji hendaklah berniat di sempadan tempat yang telah ditetapkan untuk mengerjakan haji. Antara tempat-tempat ataupun tempat niat bagi ibadah haji ialah Zulhulaifah, Zatu Irqin, Al-Juhfah, Qarnul Manazil. Ini Qarnul Manazil tempat niat, dan juga Yalamlam bagi jemaah haji yang melalui jalan laut. Sekiranya jemaah haji telah terlepas ataupun melepasi sempadan tempat niat, mereka boleh berpatah balik ataupun meneruskan ke Baitullah, meneruskan ke Tanah Haram dengan membayar dam. Kalau dah terlepas, kena bayar dam. Kalau tak nak bayar dam, patah balik ataupun mestilah berniat di tempat yang telah ditetapkan. Okey. Yang kedua, perkara yang wajib dilakukan oleh para jemaah ialah meninggalkan larangan ihram. Dia kena tinggal. Kalau buat, sah hajinya, tetapi dia kena bayar dam. Jadi kalau nak elak bayar dam, jangan buat. Cuba kita lihat apakah larangan-larangan ketika berihram. Pelajar-pelajar cuba lihat ada 5 bahagian ada 5 perkara yang berkaitan yang jemaah perlu berhati-hati ketika melaksanakan ketika berada dalam ihram. Okey, cuba kita lihat satu persatu. Yang mana bertanda L adalah khusus bagi lelaki, manakala yang bertanda W adalah khusus bagi wanita. Dan yang bertanda L/W adalah bagi kedua-dua jantina. Cuba kita lihat dari segi berpakaian. Jemaah haji lelaki dilarang memakai pakaian bersarung ataupun berjahit. Contoh pakaian bersarung atau berjahit ialah kain pelikat, kemeja, jubah dan sebagainya lah. Yang kedua ialah jemaah haji lelaki dilarang menutup kepala sama ada memakai topi, songkok, serban dan sebagainya.
Manakala jemaah wanita dari segi pakaian dilarang menutup muka atau memakai furdah, niqab, ya, dan juga memakai sarung tangan. Biasanya yang pakai sarung tangan adalah wanita, tapi kalau ada lelaki juga yang memakai sarung tangan atas sebab-sebab tertentu, ya, maka mereka akan dikenakan dam. Ya, jadi semasa berada dalam ihram, ya, tidak boleh menutup muka dan memakai sarung tangan bagi wanita. Yang kedua, ya, kebiasaan kita bila berada ihram ni adalah satu yang memenatkan, ya, situasi yang memenatkan. Jadi biasanya bila kita berwangi-wangian, kita akan rasa segar, rasa fresh, ya. Jadi berwangi-wangian ini adalah dilarang ketika berada dalam ihram. Contohnya memakai bau-bauan, ya, atau menghidunya sama ada pada pakaian, pada badan ataupun pada makanan. Ya, pakai deodorant, ya, kemudian cuci pakaian dengan menggunakan pencuci yang mempunyai bau yang wangi lah. Kemudian memakai minyak di kepala, di rambut lah, janggut, ya, bulu pada muka, misai dan sebagainya. Kebiasaan kita menjaga kecantikan, cuba kita lihat, ya, dari segi kecantikan kita dilarang menanggalkan rambut atau bulu yang terdapat pada badan, mengerat atau memotong kuku dan juga rambut. Jadi sebelum niat ihram, ya, sebelum niat ihram nanti Ustazah akan masuk bahagian sunat ihram nanti, kita akan nampak, ya, boleh kita buat benda ni sebelum kita berihram. Kemudian selain daripada mempunyai hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, ya, terdapat hubungan, ya, manusia ni dengan alam sekitar, ya. Antaranya, ya, ketika berada di tanah suci, ketika berada di tanah haram, jemaah haji dilarang memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok yang terdapat di tanah haram. Kecuali, ya, ada yang mendatangkan bahaya atau mudarat kepada jemaah, ya. Sekiranya tidak, jangan usik. Dan juga dilarang berburu binatang yang halal dimakan, binatang darat seperti rusa, kijang, ya, seladang. Dan yang terakhir ialah hubungan kelamin, ya. Antara larangannya ialah larangan berkahwin. Jemaah haji masa dia dalam ihram, masa itulah dia nak berakad nikah. Ataupun dia menjadi wali, dia nak kahwinkan anak dia, ya, atau nak mengahwinkan cucu dan sebagainya. Atau menjadi menerima wakil nikah, ya. Ini bagi lelaki dan perempuan lah, tak boleh berakad nikah semasa berada dalam ihram. Yang berikutnya ialah, ya, pendahuluan persetubuhan, ya, seperti ciuman, ya, pelukan dan sebagainya yang merangsang syahwat. Dan yang terakhir, melakukan hubungan persetubuhan suami isteri, ya. Perkara-perkara yang Ustazah sebutkan tadi, ya, kenapa kita perlu meninggalkannya, ya, kerana nak wujudkan, nak memupuk disiplin kita, ya, nak memberi ruang kepada kita fokus terhadap ibadah yang sedang dikerjakan dengan meninggalkan perkara-perkara keseronokan dunia, ya, supaya kita dapat mendisiplinkan diri. Ya, jadi jemaah haji, ya, disiplin yang dilaksanakan ketika berihram ini, ya, akan melahirkan, ya, seorang insan yang akan berdisiplin bukan sekadar di tanah suci, tetapi sekembalinya ke tanah air mereka akan menjadi insan yang hebat. Terusnya, ya, cuba kita lihat, ya, perkara wajib haji yang ketiga iaitu bermalam ataupun mubit di Muzdalifah, ya. Okay. Ini adalah suasana mubit di Muzdalifah. Jemaah haji akan, ya, singgah di Muzdalifah selepas tengah malam, ya, untuk mengutip anak batu supaya dapat melontar di Jamrah Al-Aqabah pada keesokan harinya, iaitu pada
selepas tengah malam selepas tengah malam untuk melontar di Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah, iaitu pada Hari Raya Aidiladha. Ya, kita sambut Hari Raya Aidiladha jemaah akan melontar Jamrah Al-Aqabah. Satu saja jamrahnya sebenarnya pada hari 10 tu satu jamrah saja, iaitu 7 biji anak batu di Jamrah Al-Aqabah. Itu adalah gambaran melontar di Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah cuba kita lihat lagi dah selesai bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar di Jamrah Kubra atau Jamrah Al-Aqabah lah, Jamrah Kubra kita sebut juga sebagai Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah Kemudian kita lihat yang kelima, iaitu lepas melontar di Jamrah Al-Aqabah, ini adalah gambaran bermalam di Mina bermalam di Mina tengok kemah-kemah yang tersusun jemaah akan berada di sini selama 3 hari, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang mana kita tahu bahawa hari 3 hari ini adalah hari-hari tasyrik jadi kita ada 4 tarikh yang penting untuk berhari raya Kalau hari raya Aidilfitri kita raya hari raya pertama raya kedua kita dah boleh puasa. Kalau hari raya Korban ada 4 hari, iaitu hari ke-10 hari melontar di Jamrah Al-Aqabah, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Hari 11, 12 dan 13 jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah. Cuba lihat jemaah haji 11 hari bulan 11 Zulhijjah 3 jamrah. Setiap jamrah dia akan lontar 7 biji anak batu. Jadi 3 jamrah kali 7 biji 3 jamrah kali 7 biji 21 anak batu. Kali 3 hari 11, 12, 13 jadi 63 anak batu. 21 kali 3 3 jamrah. Dan ditambah dengan melontar pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya pertama tu, jadi kita ada 70 anak batu yang perlu disempurnakan untuk melontar di jamrah. Ini adalah wajib haji. Kalau jemaah haji meninggalkan tak nak melontar, maka dia kena bayar dam. Jadi pada kita ada 4 hari 4 hari hari raya. Jadi Ustazah telah menyelesaikan perkara wajib haji Ustazah harap pelajar-pelajar lihat semula, mengulang kaji semula perkara-perkara wajib haji nanti kamu akan dapat akan dapat membezakan yang mana rukun, yang mana wajib. Yang mana rukun kalau tinggal batal hajinya. Tapi kalau wajib tinggal tak batal, cuma kena bayar dam. Okey. Seterusnya kita lihat tentang amalan sunat haji dan umrah. Okey. Bila kita berada dalam ihram, kita dilarang untuk melakukan beberapa perkara yang berkaitan amalan sunat ini. Contohnya potong kuku tak boleh nak meminyakkan rambut, berwangi-wangian tak boleh. Jadi sekarang ni sebelum kita memulakan ihram terdapat perkara-perkara yang boleh kita laksanakan untuk mendatangkan pahala yang besar Okey, sebagai tetamu Allah kita membuat persediaan yang rapi sebelum memulakan ihram. Cuba lihat satu persatu. Yang pertama ialah mandi sunat ihram. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Itu niat dia. Kemudian rapikan misai, rambut disikat, dirapikan dan juga janggut. Kemudian berwangi-wangian. Nanti dah tak boleh wangi-wangian bila kita dah mula ihram Kemudian potong kuku siap-siap kerana beberapa hari kita akan berada dalam ihram yang mana kita tak boleh nak potong kuku. Kemudian pakailah pakaian ihram. Bagi wanita tak ada masalah memakai pakaian menutup aurat.
ya, bagi lelaki memakai, itulah dilarang memakai pakaian berjahit tadi, ya, pakai kain ihram, satu kain dan satu dijadikan penutup bahagian badan, ya, bahagian badan atas. Kemudian, ya, solat sunat ihram 2 rakaat, ya, saja solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah. Kemudian, ya, sentiasa berada dalam keadaan yang berwudu, ya. Jadi perkara-perkara ini melatih, ya, diri kita untuk menjadi seorang yang sentiasa menjaga kebersihan, ya. Banyak perkara-perkara yang mendidik, ya, jiwa kita, ya, untuk sentiasa mensyukuri nikmat Allah, ya. Jadi Ustazah rasa setakat ini sahaja dulu perkongsian Ustazah untuk hari ini, ya. Ustazah mengharapkan pelajar-pelajar akan terus menguasai, ya, mata pelajaran pendidikan Islam. Sebelum mengundur diri, ya, jom kita cuba jawab soalan penilaian daripada buku teks. Kerana Ustazah tahu, ya, pelajar ni kadang-kadang dia tak pandang soalan dalam buku teks. Sedangkan, ya, soalan dalam buku teks adalah antara yang terbaik, ya, yang telah dibina, ya. Jadi jangan lupa untuk menjawab soalan-soalan penilaian yang terdapat dalam buku teks, ya. Kemudian tunjukkan kepada guru masing-masing untuk dibuat semakan dan juga perbincangan, ya. Hingga jumpa lagi di lain masa, mudah-mudahan Allah akan melindungi kita semua dan juga memberi kejayaan dunia dan akhirat. Ya, akhir kata Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Hingga jumpa lagi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.